Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya dan jangan lupa share ramai-ramai. Baik, hari ini saya hendak tegur Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, secara baik, berhubung ucapan beliau pada Perhimpunan Agung ya, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations General Assembly di New York. Jadi Anwar berucap buat pertama kalinya sebagai Perdana Menteri, dan saya tahu ada isu perbandingan lah berapa yang hadir ketika Anwar berucap, ketika Tun berucap. Itu semua saya tak nak masuk untuk live ni. Apa yang saya nak tegur ialah teguran Anwar kepada United Nations atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, berhubung perlunya badan antarabangsa itu atau pertubuhan antarabangsa itu menangani, memerangi Islamofobia. Itu pertama yang saya perhati, yang menarik perhatian saya. Dan yang kedua adalah untuk mengembalikan hak orang Palestin. Sebenarnya betul Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu mengambil inisiatif yang lebih tegas untuk memerangi, menangani masalah Islamofobia, dan juga perlu mengambil peranan yang lebih tegas, lebih agresif untuk memastikan rakyat Palestin ya tidak ditindas lagi. Itu semuanya betul. Masalahnya yang tegur tu atau Anwar Ibrahim tidak ada hak dari sudut moral untuk menegur. Sebabnya penindasan berlaku di sini. Dalam banyak-banyak penindasan, saya beri satu contoh lepas ni. Dan juga Islamofobia subur di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim, khususnya melibatkan pemimpin-pemimpin DAP semenjak Anwar jadi Perdana Menteri. Dan benda tu tidak diambil sebarang tindakan agresif, tapi yang ditekan kerana isu 3R adalah pemimpin pembangkang. Itu pun saya akan beri contoh lepas ni. Baik, dalam banyak-banyak penindasan yang saya tidak ingin masuk, satu yang saya lihat ialah peruntukan buat MP pembangkang. Jadi peruntukan buat MP pembangkang ini sama ada tidak ada atau dikurangkan ke dan sebagainya. Dan ini adalah satu penindasan yang sebenarnya Anwar dulu menentang. Masa dia jadi pembangkang, dia menentang. Dia menuntut hak sama semua ahli parlimen. Dan memang semua ahli parlimen patut diberi peruntukan yang sama, kerana mereka mewakili rakyat. Rakyat memilih mereka. Jadi bila dah jadi ahli parlimen dan blok kerajaan menindas dengan tidak memberi peruntukan semata-mata sebab awak bukan sebahagian dari blok kerajaan, maka kerajaan sedang mempolitikkan Dewan Rakyat, memainkan politik di Dewan Rakyat, memainkan politik untuk menindas rakyat. Jadi buat apa Anwar cerita berkenaan dengan penindasan Palestin sedangkan yang di dalam Dewan Rakyat belum selesai? Ya. Dan jangan lupa Anwar dulu perjuangkan perlu diberi peruntukan buat ahli parlimen pembangkang. Jadi di manakah ketelusan Anwar? Sekarang kita makin yakin apa yang Anwar perjuangkan dulu tu semuanya hanya cakap kosong. Dan bila benda itu dituntut oleh MP Perikatan Nasional, Anwar kata tak, saya tak peduli. Awak perlu bincang dulu, bawa bincang. Tak payah bawa bincang. Mereka dah dipilih rakyat, mereka berhak dapat peruntukan. Tak payah nak beri syarat. Dan bila seorang Perdana Menteri mengeluarkan kata-kata saya tak peduli apabila orang hanya menuntut hak dia, itu adalah Perdana Menteri yang tidak sesuai untuk menjadi Perdana Menteri, kerana ia menampakkan sikap dendam dia. So saya ulang, buat apa Anwar sedang menumpu kepada masalah dunia luar, sedangkan benda basic iaitu hak ahli parlimen pembangkang di sini pun tak betul. Dan babak bila kita cerita ya Islamofobia yang Anwar tekankan, saya dah cerita banyak kenyataan
yang bersifat resis oleh pemimpin-pemimpin DAP bersempadankan anti Melayu dan anti Muslim yang dikeluarkan terang-terang oleh pemimpin DAP. Guan Eng, ayah dia Lim Kit Siang, Adun Selangor, Anthony Loke di atas pentas Anthony Loke ketika kempen pilihan raya secara terbuka, ke kata-kata beracun yang bersempadankan anti-Islam, anti-Muslim, bersifat resis dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin DAP. Tak ada apa. Tapi kalau contohnya Tun Mahathir memperjuangkan hak orang Melayu, kedudukan Malaysia sebagai tanah Melayu, dia disiasat. Sedangkan apa yang dia lakukan tidak salah dari sudut perlembagaan, kerana dia tidak menghina, dia tidak melanggar mana-mana undang-undang. Tetapi oleh kerana kerajaan pimpinan Anwar sudah wujudkan satu peraturan atau ketetapan 3R, dengan cara, bila kita dengar cara mereka jelaskan larangan 3R itu, ia tidak berperlembagaan. Tidak ada undang-undang 3R. Tidak ada undang-undang anda tidak boleh cakap pasal agama, bangsa dan raja, melainkan anda bercakap berkenaannya dengan cara yang melanggar undang-undang yang sedia ada. Contohnya di bawah Howard Lee yang membuat tafsiran Al-Quran ikut acuan dia sendiri dan menggunakan tafsiran itu untuk serang PAS, fitnah PAS, itu sebenarnya terlarang. Tetapi kita tidak lihat benda ni berlaku. Islamofobia makin subur, bahang Islamofobia dapat dirasakan, tapi Anwar duk cerita berkenaan dengan Islamofobia di luar. Tetapi itu memang sifat Anwar. Dalam negara pun itu memang sifat Anwar. Dia cakap benda yang dia buat seolah-olah dia tak buat. Saya barangkali untuk alihkan perhatian orang, oh kalau Anwar cakap maknanya dia tak buat lah. Ya. So Anwar tidak ada hak untuk bercakap berkenaan dengan penindasan bangsa lain, kaum lain, negara lain atau Islamofobia di dunia, sebab kerajaan pimpinan dia ni banyak yang tak betul. Itu mesej saya. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.